Rumah dihias bagai istana. Lampu dinyala, terang cahaya. Tamu datang meriah suasana. Selamat datang ke Detik Raya. Sudah 2 tahun inilah detik yang dinanti-nantikan. Peluang untuk menyambut para tetamu, bermaaf-maafan serta menjamu selera sempena Syawal Mulia. Saya Nur Syah Ismail. Dan saya Izan Uthman. Mari kita raikan Aidilfitri Bersama keluarga besar Detik. Bersinar akhirnya, salam dunia, salam semua, salam hari raya, bersinar akhirnya. Dah 2 tahun baru kini kita dapat betul-betul beraya. Syukur Izzuan kerana kali ini ada kelonggaran. Gembira rasanya kerana kita dapat beraya bersama dengan rakan-rakan penerbit Detik kali ini. Ya Rasha, pastinya kita rindu dapat menjamu selera dengan rakan-rakan pada raya ini. Bukan saja dapat menjamu selera tetapi juga dapat bermaaf-maafan, dapat bersalam-salaman. Ya Dafi, saya nak tanya, saya difahamkan anda berjumpa dengan sebuah keluarga kan pada raya ini. Ya Apa yang Izzuan, boleh dikongsikan? Nur Syah, bagi sebuah keluarga yang saya temui, raya yang disambut dengan kelonggaran langkah-langkah selamat tentu sekali menjadikan lebaran kali ini lebih bermakna buat mereka. Raya tahun ini seperti mengubati pahit getir yang dilalui selama 2 tahun. Maklumlah, dapat beraya, dapat beramah mesra dalam keadaan lebih sempurna. Suara riang Hajah Putih Malim Osman ini memecah keheningan malam di bulan Syawal yang mulia ini. Itu lagu Jepun. Bahasa dia saya tak tahu. Apa salam pun tak boleh, nak kena taruh. Kamu apa punya teruk? Salam tak boleh. Kan? Lagi nak cakap, bertutup semua. Tutup. Itulah saya tanya, pasal apa yang pun kita pegang sini. Itunya kita tak boleh salam, tak boleh nak cakap. Jadi hormatlah. Buat Cik Putih, dakapan mesra 5 orang anak beserta 20 cucu-cucu sememangnya sudah lama beliau dambakan. Tidak seperti 2 tahun lalu, apabila Aidilfitri disambut semasa pemutus rantaian jangkitan berkuat kuasa. Selama 2 tahun, raya Zoom, semua pakai komputer, belakang komputer. Banyak yang bersedih menangis, ya, tak dapat jumpa, tak dapat berjabat tangan, tak dapat bersalaman. Jadi tahun ni adalah tahun raya yang saya ingat agak signifikan. Anak saya bersyukur pada Duit raya tak ada ni tahun. kenapa tak ada? Ibu saya sudah 88 tahun. Ya, jadi kita inilah masanya kita berjumpa adik-beradik, kaum keluarga semua berjabat tangan dan bersalaman dan bergembira pada hari raya ini. Kunjung mengunjung tidak lengkap tanpa hidangan serta kuih muhir raya. Buat keluarga besar Cik Putih, tetamu yang datang menanti-nantikan hidangan terkenal beliau iaitu laksa. Laksa cap dengan resipi turun-menurun pernah dijual keluarganya di kawasan Kembangan. Ada 20 bahan yang di dalam laksa ini. Tidak senang dibuat. Jadi hanya setahun sekali kita membuatnya untuk menjamu selera tetamu kita. Yang ada yang tetamu tanya, sebelum datang dia dah tanya, ada laksa tak tahun ni? Jadi kalau tak ada, barangkali mereka rasa macam kecewa sedikitlah tak dapat makan laksa tu. Kunjung mengunjung, bersalaman serta menjamu makanan tradisi. Lengkap rasanya Aidilfitri tahun ini bagi keluarga Cik Putih. Suasana seperti ini telah dinanti-nantikan sejak 2 Syawal lalu. Perasaan saya bersyukur pada Allah. Allah panjangkan umur saya dapat jumpa semua. Anak cucu semua jumpa. Itu bersyukur kepada Allah.
Dalam kita menyambut Hari Raya dan menyambut lebih ramai tetamu datang ke rumah, satu perkara yang kita tidak boleh ambil sambil lewat iaitu menjaga kebersihan dan juga keselamatan. Betul tu Izan. Ini memandangkan perjuangan menentang COVID masih belum berakhir dan risiko tetap ada. Jadi Uthman, apakah langkah-langkah keselamatan yang boleh diambil terutama mereka yang punya warga emas di rumah? Walaupun mungkin keadaan sekarang sudah lebih santai, tapi saya rasa kita masih perlu berhati-hati, jaga kebersihan, mungkin gunakan hand sanitizer bila kita pergi mengunjung. Mungkin bagi orang yang kurang sihat, janganlah keluar, ya, duduk di rumah. Walaupun keadaan kini lebih santai, tapi saya rasa kita masih perlu mengamalkan tanggungjawab sosial. Dan mungkin kita singkap VT berikut ini. Singapura sedang memasuki fasa endemik dan Aidilfitri disambut tahun ini dengan lebih meriah tanpa had pengunjung. Sebagai ibu yang mempunyai 3 orang anak, yang sulung dah ambil dia punya vaksinasi, tapi yang kedua dengan yang ketiga tu masih belum ambil lagi. Jadi saya rasa dengan tetamu yang datang, kita terpaksa nak kena hadkan jugalah. Norma baru ni telah ibarat memberi kita kesedaran betapa pentingnya menjaga kebersihan kita, seperti memakai pelitup, bukan saja untuk diri kita, tapi untuk keluarga kita. Siti berkongsi langkah-langkah yang diambil keluarganya dalam menyambut tetamu pada musim perayaan ini. Assalamualaikum. Sanitize tangan, you know. So hopefully tetamu yang datang beraya, you know, especially dekat rumah-rumah yang ada anak-anak kecil, kita takkan campurkan dia punya cawan ataupun pinggan mangkuk lah dengan anak-anak. Walaupun kita sebagai tuan rumah pun, yang dewasa ni pun, kita takkan campur. Ada juga yang membuat perancangan apabila melakukan kunjung-mengunjung. Penting untuk call, tanya the host berapa banyak orang kat rumah, because dalam rumah tu mungkin ada yang terkena, yang ada COVID tapi kita tak tahu. Meskipun dengan langkah berjaga-jaga yang diambil, Raya 2022 sememangnya dinanti-nantikan oleh semua. Meraihkan kemenangan selepas 2 tahun tidak dapat beraya dengan sempurna. Bila kita dah kena pakai mask, kita rasa macam dah lama tak nampak, you know, the full face of our friends bila kita jumpa dekat luar. Or as simple as macam gathering, you know, kita nak makan together dengan kawan-kawan, dengan family. So benda tu ibarat macam jadi satu benda yang kita tak hargai in the past. Tapi sekarang bila dah terjadinya dengan wabak macam gini, kita lebih menghargai, you know. Jelas kita semua mainkan peranan dalam beraya, dalam keadaan selamat dan juga tanggungjawab. Izwan, jadi apa yang bakal disajikan selepas ini? Ya, Norsha, selepas ini kita akan sikap cabaran dan juga peristiwa penting yang diharungi oleh masyarakat kita sepanjang 2 tahun yang lalu mengharungi pandemik. Teruskan bersama Detik Raya. Ada lagi rasa ketat, inilah hari kita. Oh, salam dunia, salam semua, salam hari raya, bersinar akhirnya. Sambut payung meresap ke dalam jiwa. Kehidupan dalam pandemik ini memaparkan sifat kental masyarakat kita dalam mematuhi segala langkah-langkah pengurusan selamat dalam mencegah dan juga mengekang penularan COVID-19. Pastinya pelbagai cabaran dan juga pelbagai pengalaman. Banyak yang merupakan pengalaman kali pertama ini termasuk perhubungan melalui Zoom. Siapa sangka Izwan, kita semua lakukan tugasan melalui Zoom. Ini termasuk mesyuarat melalui detik. Betul tak Uthman? Itu memang merupakan detik-detik mencabar. Kita harus melakukan wawancara menerusi Zoom, mesyuarat menerusi Zoom. Tapi semua cabaran itu telah dapat dihadapi dengan baik oleh kru penerbitan Detik. Dan maka itu hari ini kita dapat meraihkan Detik Raya. Selain daripada cabaran tugasan, terdapat juga detik-detik penting ataupun peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dilupakan oleh masyarakat kita. Misalnya seperti detik penutupan masjid, sesuatu yang belum pernah berlaku sebelum ini. Betul tu Izwan, dan kita telah melihat bahawa masyarakat kita telah
perlu melakukan pengorbanan dalam cara kita beribadah, tugasan kita juga terjejas. Tapi itu semua telah menunjukkan daya sabar dan ketabahan masyarakat kita. Kita telah dapat mengharungi masa-masa sukar itu sebagai satu masyarakat, dan mari kini kita tinjau apakah peristiwa-peristiwa utama yang telah terpaksa kita harungi sepanjang 2 tahun yang lalu. Saya menyuruh sokongan daripada masyarakat dan juga pemimpin-pemimpin masyarakat kita supaya kita menjadi masyarakat contoh di mana kita menjalankan tanggungjawab agama kita secara rasional. Masyarakat Melayu Islam, anda telah membuat beberapa pengorbanan dan penyesuaian yang besar. For visits to other households, maximum of 2 persons. Saya akur kita telah lama berusaha dan lama memainkan peranan masing-masing dan kita mula merasa lelah, namun perjuangan ini masih berterusan. Kita meraihkan Hari Raya dalam suasana yang lebih meriah. Ini hanya dapat dicapai berkat disiplin, daya tahan, pengorbanan dan kerjasama kita semua yang telah membantu melindungi nyawa ramai penduduk Singapura, termasuk orang-orang yang kita kasihi. Kiranya perpisahan terjadi lagi, anakmu pergi mencurahkan bakti, doamu teriring selalu, semoga bertemu kembali. Wah, terasa cukup sayu dan syahdu dendangan lagu Aman Shah oleh Kugiran Rizal and Friends yang mengiringi muzik malam ini. Selamat Hari Raya diucapkan. Rizal, saya difahamkan Kugiran anda juga mengalami cabaran semasa pandemik ini. Mungkin boleh kongsi sedikit? Tidak ada persembahan ataupun show-show, maka terjejaslah mata pencarian kami. Harapan anda untuk Lebaran ini? Kami berharap dengan kelonggaran yang diberikan, dapatlah kami keluar dengan untuk membuat persembahan dan juga berkarya. Begitu jugalah harapan kita untuk menyaksikan persembahan-persembahan dan juga rancangan-rancangan hiburan oleh para penggiat seni kita pada waktu raya ini. Dan oleh kerana itulah, raya kali ini boleh dianggap sebagai satu kepulangan yang dinantikan. Seperti lagu yang baru didendangkan. Dan ingat tak kawan-kawan, waktu tempoh pemutus rantaian jangkitan, kita tak dapat jumpa pun dengan keluarga kita dan ada yang tak dapat balik beraya bersama keluarga. Dan Afika, apa yang boleh disorot daripada temu bual anda? Ya Izwan, saya bertemu dengan seorang warga Singapura yang akhirnya dapat pulang selepas 2 tahun lamanya. Memang waktu pandemik ini ramai yang terpisahkan kerana perlu bekerja di luar negara. Jadi kalau raya ini mereka dapat pulang, ia semestinya satu kepulangan yang sangat dinanti-nantikan. Sudah lebih 4 tahun Ridwan Madun tidak kembali ke Singapura. Kepulangan ini sememangnya dinanti-nantikan bagi pereka web syarikat teknologi terkemuka AT&T di New York ini. Assalamualaikum.
Berada di New York semasa kemuncak penularan COVID merupakan satu cabaran besar bagi Ridwan dan keluarganya. New York pernah menjadi pusat penularan COVID di Amerika dan mencatat lebih 67,000 kematian sehingga hari ini. Yang lebih membimbangkan Ridwan, ibunya yang menghidap barah turut dijangkiti COVID 2 bulan yang lalu. Pada waktu tu memang khawatir. Bukan khawatir kerana diri saya, tapi khawatir untuk ibu. Kerana ibu saya sakit. Jadi she's immune compromised. Kalau ibu saya ada COVID, jadi macam menambahkan kan, kita tak tahu macam mana. Kenapa tak apply macam leave lama-lama sikit ke? Mungkin kalau dapat lebih banyak leave ke macam mana kan. Kira semua rasa gembira lah pasal dia dapat beraya kat sini kan. Pasal selama ni dia mana pernah beraya kan. Jadi kata orang alhamdulillah lah, bagus jugalah dia dapat datang sini beraya ke semua kita semua kan. Dengan adik-beradik semua. Kepulangan Ridwan bukan saja dinanti-nantikan oleh ibunya. Anak-anak saudaranya juga gairah menanti kepulangan pakcik mereka. Memang betul-betul bersyukur, gembira kerana pada hari raya tahun ini dapat balik di Singapura, dapat bersama dengan ibu dan keluarga. Lagi-laginya sekarang limit dah unlimited. So memang bersyukurlah, waktu ni is the right time to go back to Singapore and it's the best. Kesyukuran, itulah erti sebenar Aidilfitri. Sahabat handai dan juga sanak saudara dapat bertemu kembali dan juga melahirkan rasa syukur, merapatkan kembali silaturahim antara mereka. Dalam kita meraihkan Hari Kemenangan, satu perkara yang perlu kita ambil kira iaitu elakkan pembaziran. Janganlah berlebihan ketika menyediakan juadah. Dan tahukah anda, Izwan, kita ni boleh kitar semula bahan makanan lama? Bolehkah kita kitar semula bahan makanan, Nursha? Setahu saya barang-barangan saja. Ingin tahu jawapannya? Apakah tak kita saksikan? Dalam Detik Raya. Kiranya perpisahan terjadi lagi, anakmu pergi mencurahkan bakti, doamu seiring selalu. Izwan, kita di Singapura ni cukup bersyukur kerana kita cukup seadanya. Cukup makan, cukup pakai, dan selama 4 minggu yang lalu dalam edisi khas Detik Rahmat Ramadan, kita mengetengahkan isu-isu kemampanan. Nursha, bercakap tentang Rahmat Ramadan, kita bersama kita hari ini penerbit episod pertama Rahmat Ramadan. Yang saya dengar, Rosli, anda bukan saja naik bumbung masjid, naik bumbung orang sekali. Bumbung orang? 5 orang taklah, tapi memang benar saya perlu naik ke atas bumbung untuk melihat di mana panah-panah solar itu terletak. Episod saya sebenarnya berkisar tentang tenaga alternatif. Nampaknya semakin ramai ya Izwan dan Nursha, lebih ramai pengguna dan masjid-masjid dan juga pertubuhan Melayu Islam yang menyahut seruan tenaga alternatif ini. Kalau saya naik ke atas bumbung, nampaknya Nursha anda sibuk ya cari baju yang ada kelainan, betul? Ini sebenarnya baju raya lama saya, bertahun lamanya sebenarnya. Berapa lama, Nursha? Kira-kira 5 tahun yang lalu. 5 Tapi tahun, kelihatan masih seperti muat, ya? baru, seperti Masih baru muat, dan bau kedai kan? Ya, daripada tadi. Ini namanya fashion mampan. Hemat belanja, kekal bergaya. Dan selain daripada itu, saya nak tunjukkan anda berdua ni, Izwan dan juga Rosli. Ini dia alas meja hasil dari perca-perca, kain perca langsi dan juga cadar. Langsi tahun bila ni, Nursha? 10 tahun yang lalu. Wah, hebat ya. Ini menunjukkan selagi ada usaha dan kreativiti, apa yang lama pun boleh nampak baru dan juga rapi. Betul tak? Betul. Dan selain itu bukan saya saja, teman kita ni, Kak Roslinda, beliau juga ada barang lama yang diberi nafas baru. Tunjukkan sikit, Roslinda. Betul. Ini dia alas gelas atau coaster. Sepadankan dengan cantik. kain alas Betul meja tu, anda. sepadan. Diperbuat daripada bahan-bahan kitar semula juga. Dan saya juga ada ini. Apa tu?
pembungkus tisu. Bukan pembungkus tisu plastik ya. Maklumlah kita harus beraya dengan bertanggungjawab. Jadi harus jaga kebersihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raya. Makan-makan raya. Nosha, sekarang kita bersama dengan seorang lagi penerbit Rahmah Ramadan, Murni. Saya nampak anda bawa seorang tetamu istimewa ni. Saya bawa Chef Haikal bersama saya, tetamu saya pada episod saya kemarin tentang pembaziran makanan. Saya dengar juga anda bersama Chef Haikal meronda-ronda kan cari juara berbuka puasa? Oh, betul tu Izwan, kami ke Kandahar Street kemarin untuk mencari juara berbuka puasa. Dan Chef Haikal ni seorang yang kreatif. Jadi bila kita dah membeli belah tu macam-macam yang kita beli, ada juga makanan yang kita tidak habis makan dan Chef Haikal olahkannya. Jadi apa yang Chef bawa hari ini? Saya masak rendang big rice. Bila masak rendang ni, Chef? Malam. Yang balance, kita ada lauk rendang. Kita haruslah memotong daging ni into small pieces. So the next thing is nasi yang balance tu. Just spread it over dekat tray ni. So kita akan pakai keju. So kita akan masukkan yang second. Ini second layer. Kalau anda semua suka keju tu, bolehlah tambah-tambah keju, lebihkan keju dekat tray ni. Yang terakhir adalah lauk rendang daging. Kalau balance lauk raya tu ada kuah, kita boleh tambah kuah sedikit dekat atas. Yang terakhir, keju. Kita sekarang masuk untuk membakarnya di air fryer. Kalau anda tidak ada air fryer, anda boleh menggunakan oven ataupun pembakar roti. Antara 160 degree hingga 200 dan dalam 10 minit sahaja. Okey, siap. Jadi inilah cara kita untuk mengurangkan pembaziran makanan ya, Chef? Betul tu, Kak Mun. Jadi tahun ini raya-rayanya lebih istimewa untuk anda dan keluarga? Sudah tentu sebab tahun lepas kami tidak bersama ibu sebab COVID. Setahun ini kita dapat beraya sekeluarga. Inilah Syawal yang dinanti-nantikan. Detik kemenangan berkat kesabaran. Erat hubungan sesama insan. Tangan diulur, maaf dipinta. Semoga ceria di hari mulia ini. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Mohon maaf zahir dan batin dari kami, Detik Raya. Hai selamat Raya. Kawan semua jamu selera dengan bermacam hidangan. Pilih yang mana suka, semua jangan segar. Rasalah ketupat ini dengan rendangnya sekali. Cobalah rasa